Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah, ma taufiqi wa lam tisamiya illa billah, wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna ala qawmil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Al-Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tamu-tamunya syukur kita pada Allah. Dengan izin dan rahmat Dia, Allah himpunkan kita pada malam ni. Malam ni kita sambung muka surat 97. Betul. Hadis 183. Dua tu dah masuk. Boleh? Kita ambil 183. Sebelum kita nak ambil hadis 183 ni, permintaan sahabat-sahabat dalam kuliah minta ustaz tolong huraikan hadis muka surat 167. Asalnya ustaz dah baca gambar dah. Hadis muka surat 167, hadis yang ke 336. Dapat tak? Hadis muka surat 167, hadis 336. Dapat kan? An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Bashir bin Sa'd radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, amarna Allah an nusalli alayka, kaifa nusalli alayka? Fasakata thumma qala qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Maksud bagi salam. Apa maksud hadis ni? Maksud hadis ni dia nak tanya ustaz, macam mana kita nak selawat dekat Nabi? Macam mana kita nak selawat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lah ni isu selawat dia mengamuk merata-rata kan? Macam mana cara nak selawat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita ambil hadis ni, begitu kuat dalil dia, hujah dia kuat, ya ulama pegang. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani ambil hadis ni, bubuh tang sini. Dia kata apa kat kita kat sini? Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Mas'ud. Abu Mas'ud kata dia duk cerita tentang seorang sahabat Nabi yang mai dekat Nabi SAW, nama dia Bashir bin Sa'd radhiyallahu anhu. Bila dia mai dekat Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, amarna Allah an nusalli alaika. Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kami ni selawat dekat hang. Kaifa nusalli alaik? Macam mana nak selawat dekat hang? Dia bertanya kat Nabi. Yang kata Bashir bin Sa'd, dia bertanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, macam mana cara nak selawat dekat hang ni? Macam mana? Pasal Allah suruh selawat dekat hang, dan macam mana cara kami nak selawat dekat hang? Kaifa nusalli alaik? Macam mana nak selawat dekat hang ya Rasulullah? Fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya kat Nabi, Nabi diam. Dia tanya kat Nabi, Nabi diam. Dia tanya kat Nabi, Nabi diam. Qala, akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa sahabat tanya, kan dalam Quran kata, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah sendiri selawat dekat Nabi, semua malaikat selawat dekat Nabi. Wahai orang-orang beriman, hampa pun kena selawat. Maka dia tanya, dia kata Allah selawat dekat Nabi, malaikat dan kami selawat dekat Nabi macam mana?
Qala, maka Nabi SAW kata kat sahabat, qulu. Dia mai tanya seorang, Nabi kata, semua hampa ni nak selawat dekat aku senang je, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Cukup letakkan tu pun dah cukup dah, cemerlang, gemilang sampai tak terbilang-bilang. Dalam bab ni berbuih mulut, tapi bila main isu selawat dia timbul balik bab ni. Nampak tak? Berbuih duk cerita dekat hampa, cuba kita disiplinkan diri kita. Sahabat bila dia bertanya dekat Nabi, Nabi jawab macam tu, kita pun selawatlah macam tu. Sahabat tanya dekat Nabi, ya Muhammad, ya Rasulullah, macam mana nak selawat dekat hang? Maka Nabi kata, nak selawat dekat aku, Allahumma salli ala Muhammad. Itu pun cukup. Jangan duk tokok, jangan duk tambah, jangan apa pun sekalipun. Dah confirm dah kita sebut macam tu, kita sendiri tahu wallahi Allah akan selawat dekat aku. Allah kata, mana-mana orang selawat dekat Nabi sekali, sallallahu bi'ashar, aku Tuhan, aku bagi 10 kali. Kita selawat dekat Nabi sekali, Allah balas dengan 10 kali. Faham ke cakap ni? Allah balas 10 kali. Jadi kalau kita nak mau kata masa kita selawat dekat Nabi, Allah balas dekat kita, Allah nak bagi dekat kita ganjaran pahala dia, kita kena ikut cara selawat yang sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak dekat kita. Tu sudut tokok, sudut tambah apa pun, nampak tak? Maka kita pun takwil. Kita kata Nabi sendiri, yalah dia katalah macam tu. Tapi hang sendiri kalau panggil abang hang panggil gelaran abang long, apa gelaran tertentu abang, tak panggil nama biadab. Tak bolehlah kita takwil macam tu. Agama dia tak lima macam tu. Takkan nak panggil Nabi Muhammad macam tu, hang kurang ajar. Bodoh. Tuhan ajar kat kita macam tu. Yang katakan Allah sebut macam tu, malaikat sebut macam tu, wahai orang-orang beriman, hampa pun sebut macam tu. Dalam semayang kita selawat dekat Nabi ni, selawat yang paling baik sekali selawat Ibrahimiyah. Kalau kita mampu sampai innaka hamidul majid, itu selawat dia paling baik sekali. Oleh sebab tu ya Allah, kita nak dapat syafaat dekat Nabi, kita nak dapat syafaat dekat Nabi dengan memperbanyakkan selawat cara ni. Daripada duk selawat daripada mula sampai akhir, satu pun kita tak ikut kaedah yang Nabi tunjuk, kita tanya kat diri kita, siapa nak bagi pahala? Yang nak bagi pahala Allah, kita kena ikut cara dia, kena ikut garisan dia, kena ikut jalan yang Allah dah tunjuk dekat kita. Ialah ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Orang nak selawat macam ni, terus duk tokok tambah apa-apa pun ada faham. Itu secara ringkas. Esok ni masuk tajuk ni, baru dia berdebum dia itu pun cukup dah. Masuk balik tajuk kita, muka surat 97, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ni Al-Quran Karim dia tidak mentakwilkan, dia tak mau mentakwil. Orang yang kenal 30 juzuk Quran ni, dia mula-mula sekali Abdullah bin Mas'ud, sebelum Abdullah bin Abbas. Lepas pada tu Abdullah bin Abbas dia mentakwilkan Al-Quran. Yang kadang-kadang orang kata apa nama Al-Quran ni, dalam Al-Quran Allah kata apa nama tangan dia, Allah kata wajah dia. Kita beriman macam tu sudah. Pasal semua di kalangan sahabat Nabi, pemegang Al-Quran ni, seorang pun tak pernah mentakwilkan, mentafsirkan ayat-ayat berkenaan dengan apa nama sifat-sifat Allah Ta'ala. Kita terima macam tu sudahlah, kan? Macam tu sudah. Yang memegang Al-Quran yang begitu lama, siapa dia? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah khadam Nabi selepas Anas bin Malik. Qala, apa kata dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Afdalul a'mal, sebaik-baik amalan as-salah fi awwali waqtiha, semayang tepat pada waktu dia. Ini yang paling baik sekali. Ini paling baik sekali. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis macam ini dia macam-macam. Apakah amalan yang paling baik? Amalan yang paling baik hanya dengan syirik dengan Allah. Apakah amalan yang paling baik? Amalan paling baik sekali cuba hang taat dekat mak bapak hang. Apakah amalan baik? Amalan baik-baik adalah hang pada banyak bersedekah. Macam-macam dia mai, ikut keadaan dia. Nampak tak? Ikut keadaan dia. Ada manusia tu kita tengok
Tak, ha? Tak nampak. Mata tak nampak, hang tulis now. Ding dong, attention please. Kereta Viva 5977 belok rumah. Minta tolong ubah Tuan Haitham. Hari ni ada banyak kenuri tu, makan je. Kita pergi rumah tu, kita pergi rumah tu. Dah. Maka hadis ni kata Nabi SAW, amalan yang paling baik sekali, afdalul a'mal, sebaik-baik amalan, dia kata as-salah fi awali waqtiha, sembahyang tepat pada waktu dia, yang tu yang paling baik sekali. Pasal tu Nabi SAW dekat-dekat nak mati pun Nabi dah cakap berkenaan dengan salah. Semua ya Allah, lepas kita mati ni penentu bagi amalan kita yang Tuhan nak tanya ni, mula-mula sekali ialah salah. Maka dalam bab ni dia kata bahawa Nabi SAW kata amalan yang paling baik sekali adalah jaga waktu, tepat pada waktu dia. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan Al-Hakim Nisaburi, disahihkan wa sahahu wa asluhu, asal usul dia hadis ni ada dalam Sahihaini. Adab kita mengaji, kalau satu-satu hadis ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tulis Bukhari Muslim dulu, lepas tu baru pergi tulis Tirmizi ke siapa. Pasal tu tuan kitab kata hadis ni bukan dikeluarkan oleh Imam Tirmizi saja. Dia kata wa asluhu, asal usul hadis ni ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Al-lafaz tu ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Mai pula hadis yang seterusnya daripada An Abi Ma'dzurah radhiyallahu anhu, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Esok ni kita masuk dalam bab berkenaan dengan azan, kita akan nampak hadis Abu Ma'dzurah. Cara azan kita bukan cara Bilal. Cara Abu Ma'dzurah ni kita tengok macam India, Pakistan. Macam mana azan, macam tu iqamat. Kan kita akan dengar hadis dia insya-Allah bab azan nanti. Qala, kata dia, awalu waqti ridwanullah, kalau kita semayang pada awal waktu, Allah redha kita. Nampak tak? Wa awsatahu, kalau kita semayang tengah-tengah, kita pergi lambat sikit tengah-tengah, dia kata apa? Kita duduk di bawah rahmat Allah. Nak mampu hadis ni tahu. Wa akhiruhu, dan kata kita pergi lambat-lambat, nampak tak? Kita semayang zuhur lambat-lambat, lepas zuhur tu duduk sat dengan azan nak semayang asar. Dia kata bagaimana? Afwan Allah, maksudnya Allah bagi keampunan, maghfirah, Allah bagi keampunan kat diri kita. Menunjukkan kalau kita bagaimana nak minta ampun dengan Allah Ta'ala, jangan semayang awal waktu, last dekat-dekat. Hadis ni nama dia 6 Jahannam. Hadis ni diriwayatkan oleh Darul Qutni dengan sanad dia kata dhaif sangat-sangat, tak boleh pakai hadis ni. Kalau kita dengar hadis ni tak boleh pakai. Pasal tu kadang-kadang bernama awal Ramadan, tengah Ramadan, akhir Ramadan tu semua sirah hadis tu dhaif. Semua hadis tu dhaif, nampak tak? Pasal tu cuba kita latih diri kita. Masyarakat kita lah ni baru duk mengaji, berlambak hadis-hadis yang sahih kita nak perkenalkan dalam masyarakat. Awak pergi usung satu benda main hadis yang bagi kelabu, bagi benda yang hadis tu tak tahu ke mana. Terutamanya sirah hadis tu kita tak tahu ke mana. Hadis kadang-kadang satu hadis tu dia sahih, kita takwilkan dia sampai melingkupkan hadis tu. Kita melingkupkan hadis, kita buat main pula syekh ni kata, syekh ni kata, syekh ni kata. Ulama hadis punya berlambak daripada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud. Kalau kita tanging sangat-sangat nak zikir, nak menari, nak meloncat ke apa ke, nampak tak? Jangan kita takwilkan satu benda tu keluar daripada agama. Jangan kita kata macam tu. Okey? Lah ni budaya tarikat gila-gila duk main dalam masyarakat kita dah. Masyarakat kita baru duk mengaji, duk dengar kuliah, janganlah duk ikut-ikut. Pasal tu bila kita tengok harus di Malaysia ni dah fitnah dah sangat-sangat dah kelabu dah. Orang agama pun jadi satu macam, semua jadi haru biru dah. Bila suasana berlaku macam ni, pertama sekali jaga semayang. Jaga semayang kita. Sunat-sunat apa semua kalau boleh kita percantikkan lepas semayang fardu. Kita jaga semayang sunat-sunat kita. Yang keduanya kita baca Quran. Ada masa ya Allah kita baca Quran, ada masa baca Quran. Yang ketiga macam Nabi bagi tahu ke Muaz bin Nabi bagi tahu ke Uzaifah,
Bila berlaku saja tanda-tanda kiamat dan tanda-tanda bernama Dajjal kena ni semua, nak elak daripada Dajjal ni semua ni, yang tak elok ni, banyaklah baca surah Kahfi. Kalau kita boleh baca 10 yang terawal dengan 10 yang terakhir, kita boleh hafal dia. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita ya Allah daripada kena fitnah yang tak elok ni semua. Jagalah. Suasana hari ni macam-macam. Orang yang duk mengaji sunnah pun kadang-kadang konfus, ustaz ni no ada dalih di Abu Ummah, imam ni kata, imam ni kata, imam ni kata. Bila kita cek balik, satu imam pun tak kata macam tu, cuma dia tulis ayat nak bagi cantik je. Ni pelingkup agama. Nampak tak? Hadis tu main elok, tapi ditakwilkan hadis tu, dia bagi musnah hadis tu. La ilaha illallah. Elakkanlah masyarakat kita ni duk main macam-macam dah. Macam-macam yang tak elok, nampak tak? Hadis kalau kita tengok satu hadis berkenaan dengan menari ni macam Ja'far. Jelas hadis-hadis pada Ja'far. Yang lain-lain semua tak ada apa pun. Ulama hadis duk kata Ja'far Tayyar ni Nabi suka dekat dia. Nabi suka dekat dia. Bila Nabi tengok dia, Nabi kata aku seronok tengok hang, aku lapang dada tengok hang. Nabi dia puji, dia tak berhenti. Satu hari dia main depan Nabi puji dia meloncat. Ya Rasulullah, anta raja salih. Arab memang macam tu pun. Nah, tabi'at dia macam tu, nampak kita tak. Ya Abdullah. Abdullah. Allahu Akbar. Dia punya fashion dia macam tu dah. Maka Nabi bila puji dia meloncat, dia kata anta raja salih ya Rasulullah. Itu dalam keadaan farah, dalam keadaan dia seronok. Dalam keadaan seronok, dia tak menzakin Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada satu hadis macam tu. Daripada hadis tu dia ambil, dia buat mic cara lain. Apalah ya Allah Tuhan, banyak benda ya Allah, nampak banyak benda. Mula-mula kalau kita nasib baik majlis fatwa semua ya Allah tak setuju, alhamdulillah. Tapi nak buat macam mana? Walaupun Jakin sendiri kata Jakin kata benda ni penema tak betul, zikir menari ni semua benda tak betul, ni semua sesat. Dia kata, bukan Muhammad, dia kata apa tuduh aku berdosa. Nampak tak? Dia duk rakam benda yang pendek macam ni, duk sebar, duk kutuk kat aku ya Allah Tuhan. Ya Allah ya Tuhan, aku maafkan semua orang yang kutuk kat aku ya Allah, ya Allah Tuhan. Oleh sebab tu ya Allah ya Tuhan, benda dalam keadaan macam ni semua kita jauhkanlah. Kita tengok pihak majlis agama Islam kita kan semua tak setuju. Majlis fatwa semua dia tak setuju. Jangan dia buat main cara zikir-zikir macam ni semua, tak payahlah. Nanti kita nak bela pula, kita buat main pula. Allah, banyak benda kita nak belajar. Kalau tanya sangat-sangat nak zikir dekat Nabi, buat memuji Nabi, buat satu qasidah daripada muka surat 1 sampai 120, duk baca yang tu lebih baik. Macam tadi kawan tadi tu soalan dia tanya, Ustaz, yang mana lebih baik qasidah ni kan selawat? Lebih baik selawat Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ibn Qayyim Al-Jauzi kata jiwa akan rasa tenang bila kita selawat dekat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Sambil kita duduk selawat tu kita terlintas, ya Allah ya Tuhan, satu masa nanti aku tenging dan sangat-sangat nak jumpa dengan Nabi aku, pasal dia nak bagi syafaat dekat aku. Ya Allah Tuhan, jangan kau haramkan aku lepas mati ni bertemu dengan dia. Berdoa banyak-banyak. Pasal kita harap sangat-sangat lepas kita mati ni, orang yang akan tolong kita, yang akan bantu kita tak lain tak bukan siapa dia, Rasulullah. Pasal tu kita hidup sunnah dia. Apa yang kita dapat buat sunnah dia, kita nak buat. Semayang nak ikut cara Nabi, puasa nak ikut cara Nabi. Apa yang mampu kita buat, kita buat. Kita nak buat, nampak tak? Bila kita buat sunnah Nabi, dia timbang, dia kata hadis ni. Hayo, ada faham ke? Allahu Akbar. Oleh sebab tu hadis ni ulama mengatakan ya Allah, hadis ni tak main langsung. Ini satu fitnah yang besar. Ulama kata wallahi, Imam Darul Qutni kata sanadnya kata Abu Ma'zurah ni ya Allah Tuhan, Nabi panggil dia, Nabi didik dia, Nabi ajak dia ni. Ini bukan orang lekeh-lekeh. Imam Abu Hanifah Nu'man bila dengar saja Abu Ma'zurah suka. Pasal tu pegangan mazhab Imam Abu Hanifah menjadikan azan cara azan Abu Ma'dzurah radhiyallahu anhu. Nanti kita masuk berazan, kita dengar cerita dia. Mustahil. Pasal tu ulama kata jangan kita sebut Abu Ma'dzurah lah yang cerita. Ceritanya Abu Ma'dzurah dengar daripada Nabi. Nabi kata orang yang semayang awal waktu dia dapat keredaan daripada Allah. Dia lambat sikit. Apa dapat? Duduk di bawah rahmat Allah. Nak mampu. Dia kalau dia boleh lambat lagi, Allah ampun dosa dia. Yo korko.
Nampak tak? Hadis ni tak boleh kita pakai. Ni betul-betul punya dhaif, punya lemah. Dan ulama kata sanad ni tak mai daripada orang ni. Tak limai daripada orang ni. Pasal tu kita kena baca hadis ni, kita tahu yang mana kata hadis, yang mana kata ulama. Ni kita nak masuk sehari dua lagi, mulalah. Nampak tak? Mula kelas-kelas ustaz, walaupun nak mengajar sunnah, muslimat di masjid, kita puasa sama-sama nak satu Rejab. Nak puasa, hang puasa, aku tak mau puasa. Dia nak puasa, dia puasa. Nak puasa satu Rejab tak apa, agama tak larang. Tapi jangan kita kata Nabi bila mai satu Rejab dia puasa. Tak ada satu hadis pun yang menceritakan Rasulullah berpuasa dalam bulan Rejab. Hang nak puasa, hang puasa. Tapi jangan kait dengan agama. Yang Aisyah duk cerita, paling banyak sekali yang kata Nabi SAW puasa ni dalam bulan Sya'ban. Mulut daripada Aisyah di Bukhari dan Muslim. Bila mai Sya'ban kita tak mau puasa, pergi Rejab pergi puasa. Yo. Faham tak dia cakap ni? Tak tahu kan minayat dulu lah. Ya Allah, Bismillah. Kita nak puasa bulan Rejab, puasalah. Kebanyakannya orang tua-tua tempat kita, dia dipuasa Rejab, Sya'ban, Ramadan 3 bulan turut-turut. Ini benda yang pernah orang kata, kalau boleh puasa 3 bulan turut-turut, orang ni tak akan dapat syafaat daripada Nabi. Dia haram lepas mati esok ni, apa pun Nabi tak bagi. Nabi tak mau orang yang berpuasa bersambung-sambung masuk Ramadan. Nabi tak mau. Nabi tak mau. Pasal Nabi kita berhenti dekat 29 dengan 30 Rejab, berhenti. Dia puasa juga ketegak nak mampu. Ada faham ke orang? Apa tak percaya main nak buka malam ni. Semua hadiah-hadiah yang doa nak buka malam ni. Aduh ya Allah, ada orang hantar ke Ustaz, tolong SMS berkenaan dengan apa nama hadiah-hadiah menari ni. Hadiah menari semua ada, ya Allah, pihak JAKIM dah ada dibuka atas sana sudah. Apa tengok 334. Ya Allah. Ni pasal Rejab nak main semua kan. Kadang-kadang bukan kita kutuk, ya Allah Tuhan, apa ubahlah, apa duk mengaji. Ya main kuliah ni pasal apa? Bila kita main kuliah main mengaji, baikilah. Tengok hadis ni. Ya Allah, di mana hadis tu nak? Okey. 334. Dapat tak? Bab berkait dengan puasa, bukan bab berkait dengan puasa daripada Ammar bin Yasir. Ada orang puasa, ada orang tanging puasa 29 dan 30. Dia nak puasa terus, nak puasa sampai 29 dan 30 ke Nabi dah jangan puasa. Dia puasa juga. Dah Allah. Dia rasa benda tu dia seronok dengan puasa. Sahabat Nabi ni kalau main syariat puasa, dia pun meloncat seronok, ya Allah, bila puasa ni. Maknanya kawan tu Nabi duk kata jangan puasa, dia puasa juga. Kalau hang nak puasa juga, pergi jumpa dengan Ammar bin Yasir. Dia pergilah jumpa dengan Ammar bin Yasir. Maka berkatalah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir kata apa? Man sama al-yawm alladhi yashukku fi faqad asa Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana orang yang berpuasa pada hari Syak 29 dan 30, dia nak sambung 29 dan 30 Sya'ban pun dia puasa juga. Nabi kata apa? Barang siapa berpuasa pada hari yang diragukan 29 dan 30, Nabi kata jangan. Dia puasa juga. Maka sesungguhnya ia telah derhaka kepada Abu Qasim. Abu Qasim ni adalah Nabi SAW. Dia dah derhaka kepada Nabi SAW. Jangan mimpi untuk dia dapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Satu ilmu ni penting. Kita duk rasa Ustaz takkanlah dia puasa masuk neraka, pasal dia cuba tokok tambah dalam agama. Pasal tu Nabi dah bagi peringatan dekat kita banyak kali. Apa nama? Man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Banyak. Man amala amalan falaysa minhu fahuwa rad. Mana-mana orang bercakap satu benda yang benda tu bukan mai daripada agama, tapi dia kata ni Nabi sebut, mampus dia. Semua amalan dia gugur kalau dia sedap. Banyak hadis yang mana nampak tak? Dan mana-mana orang yang beramal dengan satu amalan yang amalan itu bukan mai daripada agama, fahuwa semua lingkup bin jahannam belaka. Apa satu benda ni semua kita kena jaga. Nampak tak? Salah satunya hadis daripada Abu Ma'zurah yang kita mengaji ni. Jangan bawa hadis tu. Jangan bawa hadis tu kata awal semayang, tengah-tengah semayang kita lambat sikit tak apa, kalau akhir-akhir semayang tak apa. Hukum dia hadis ni tak boleh pakai. Maka ulama mengatakan maksudnya
Hadis ni lemah. Maksud hadis ni ganjaran orang yang melakukan solat pada awal waktu, tengah waktu dan akhir waktu, seperti yang disebut di atas tadi, melakukan solat yang lebih utama hanya pada awal waktu saja. Adik duk ajak awal waktu je, tengah-tengah tak ada, akhir waktu tak ada. Jangan buat macam tu. Mai pula hadis daripada Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, kata dia, qala la salata ba'da al-fajr illa sajdatain. Hadis akhrajahu al-khamsa illa Nasa'i, wa fi riwayatin Abdul Razak la salata ba'da tulu' al-fajr illa raka'at al-fajr. Maksud dekat sini, dia kata kat sini, walaupun kedudukan hadis ni lemah, tapi maksud hadis ni, isi hadis ni kita boleh pakai, boleh pakai, kerana dia kita bertentangan dengan hadis Aisyah radhiyallahu. Kita kena faham, dua sahabat ni selalu, kalau kita mengaji ni, dua sahabat ni sikit bertentangan. Siapa dia? Hadis Aisyah dengan hadis Abdullah bin Umar, selalu macam tu. Okey, sikit-sikit je ada beza dia. Hadis ni nak ajak mereka kita daripada Aisyah radhiyallahu, yang berbunyi, daripada Aisyah dia kata apa? Tidak ada solat sunat, dia kata. Tak ada solat sunat, dia kata, yang lebih dipentingkan oleh Nabi SAW selain 2 rakaat, dia kata subuh. Nabi paling penting sekali dalam banyak-banyak solat sunat. Aisyah duk kata, Nabi paling penting sekali dalam banyak-banyak solat sunat ialah solat sunat subuh. Yang maksudnya dia kata tidak ada solat sunat rawatib sesudah terbit fajar. Nabi SAW, bagi diri Nabi kekalkan 2 semayang, sama ada dia musafir tak musafir. Baru ni kita ambil bab tu, kan? Sama ada Nabi musafir tak musafir, 2 semayang ni Nabi cukup penting. Yang pertama sekali salat witir, yang kedua ialah salat sunat qabliyah subuh. Yang tu je. Kalau kita bermusafir, baru ni kita bermusafir, saya kata bermusafir, segala rawatib semua tak payah kita buat. Sampai Abu Bakar ditanya, ada tak rawatib? Abu Bakar kata, sepanjang aku ikut Nabi, aku tak nampak apa pun rawatib melainkan sebelum subuh 2 rakaat, qabliyah subuh 2 rakaat. Itu je aku nampak. Terbit fajar aku nampak yang tu, Nabi semayang, nampak ada Nabi semayang tu. Dan satu lagi aku tengok Nabi jaga sangat-sangat, sama Nabi tak tinggal, ialah witir. Sama ada Nabi musafir tak musafir, 2 tu Nabi jaga sangat-sangat. Nanti dia masuk bab witir, kita perpanjangkan. Tapi di sini nak bagi tahu rawatib, ya Allah, dalam sebaik-baik rawatib ialah subuh. Yang ni kita jaga baik-baik, nampak tak? Jaga baik-baik. Dia kata kat sini. Maka lepas kita nak semayang lepas subuh 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 dapat 2 rakaat. Dapat 2 rakaat lepas subuh. Lepas pada subuh habis dapat matahari dah agak lama sikit. Di sini kita kata 7.45, pukul 8. Kalau boleh biarlah dia panas sikit. Nampak kalau nak semayang pukul 8 boleh dah. Itu nama dia semayang duha. Semayang duha dengan semayang istisyraq sama. Kita jangan kata dia naik matahari, kita kena semayang istisyraq dulu, lepas pula sejam baru duha. Kepala otak semayang istisyraq tu ialah duha, adalah dia sama semayang tu. Nampak tak? Bukan 2 kali kena semayang, tak ada. Lepas subuh nama ada semayang duha. Yang kita nak buat istisyraq tu sama lah tu. Okey, dia bukan kita kena semayang ni dulu, lepas tu semayang duha. Tak. Baik, habis bab tu. Maka hadis dia kata maksudnya tidak ada solat sunat, dia kata sesudah terbit fajar. Lepas ada terbit fajar, lepas subuh, lepas tu tak ada apa kan sunat pun tak ada. Wa misluhu, hadis yang mana daripada diriwayatkan oleh Imam Darul Qutni daripada Amr bin As, daripada Abdullah bin Amr bin As. Ni nama salah seorang sahabat ni Nabi panggil dia Ahlul Ibad. Abdullah bin Amr bin As, Ahlul Ibad. Bila dia kenal dengan Nabi, totally dia nak ikut dengan Nabi. Nabi paling takut dengan dia. Siapa? Bila Nabi puasa, dia ikut Nabi puasa. Bila Nabi kata buka puasa, dia mai kat Nabi, Rasulullah,
Hang suruh kami buka puasa, hang sendiri tak buka puasa. Akhirnya Nabi kata kat mereka, ayyukum misli, adakah hampa sama dengan aku? Adakah hampa sama dengan aku? Masa aku tidak, Tuhan duk bagi makan kat aku. Nabi tanya dekat sahabat, ayyukum misli, adakah hampa sama dengan aku? Masa aku duk tidur, Tuhan yang bagi makan kat aku. Hang macam aku kah? Pasal dia pun pasal Nabi bila mai waktu buka puasa, Nabi tak buka puasa. Nabi suruh sahabat buka puasa, Nabi sendiri tak buka puasa. Dan dia ikut Nabi, Nabi duk risau tentang dia, tentang Abdullah bin Amr bin As. Pasal dia ikut totally macam Nabi. Sampai keesokan hari pun dia nak puasa macam tu. Tiba-tiba bila Bilal mai, ya Allah Tuhan, bila apa nama Sayyidina Umar nampak dia, kita nampak bulan, tolong bagi tahu kat Bilal. Tolong bagi tahu kat Bilal supaya Bilal apa nama sebelum dia azan, dia habaq kata dah nampak bulan supaya kawan ni buka puasa. Subhanallah. Ni pasal tu nama dia Ahlul Ibad. Dia nak ikut totally macam Nabi SAW. Yang nama dia Abdullah bin Amr bin As. Nampak tak? Sebab tu Abdullah bin Amr bin As terlalu jaga-jaga sangat apa nama, apabila subuh dia nak ikut cara Nabi SAW. An Ummi Salamah, isteri Nabi SAW, qalat, apa dia cerita, Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asr, Nabi semaya asar, dia kata. Summa dakhala baiti, lepas Nabi semaya asar, Nabi masuk dalam rumah. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asr, Nabi semaya asar. Summa, lepas semaya asar, dakhala baiti, Nabi masuk dalam rumah. Fa shalla raka'atain, Nabi masuk dalam rumah, Nabi semayang 2 rakaat. Ummu Salamah tengok, apa dah jadi? Pasal lepas semayang subuh tak ada semayang, lepas semayang asar tak ada semayang. Tapi lepas semayang asar Nabi semayang. Lepas semayang asar Nabi semayang. Fa shalla raka'atain, Nabi masuk dalam rumah, Nabi semayang. Bila Nabi semayang, Ummu Salamah tengok dia Nabi. Bila dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'altuhu, dia tanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, lepas asar masuk dalam rumah hang sembahyang 2 rakaat ni sembahyang apa? Faqalat, dia tanya, akhirnya Nabi jawab. Faqala, dia tanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, syughiltu an raka'ataini ba'da dhuhri fasal laytuhuma al-an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Nabi kata, aku tengah sibuk lepas sembahyang zuhur. Nabi sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat. Bukan 2 rakaat, Nabi sembahyang 4 rakaat. Lepas tu Nabi sembahyang zuhur. Lepas Nabi sembahyang zuhur, tiba-tiba ada orang mai penting, dia nak sembang dengan Nabi. Dia sembang dengan Nabi lepas Nabi sembahyang zuhur. Tak sempat Nabi nak sembahyang ba'diyah zuhur. Tak, bukan asar, zuhur. Nabi sembahyang bernama qabliyah zuhur 4 rakaat. Qabliyah zuhur 4 rakaat. Lepas tu Nabi sembahyang zuhur. Lepas Nabi sembahyang zuhur, ada orang mai jumpa dengan Nabi penting. Dia sembang dengan Nabi sampai masuk waktu asar. Jadi Nabi tak sempat sembahyang ba'diyah zuhur. Nabi tertinggal pasal dia sembang. Maka bila masuk asar, Nabi sembahyang asar. Lepas Nabi sembahyang asar, Nabi masuk dalam rumah. Maka Nabi bagi tahu kat isteri dia Ummu Salamah, syughiltu an raka'atain, aku tengah sibuk tadi lepas zuhur tengah sibuk, aku tak sempat nak semayang, lah ni aku semayang. Maka hukum dia, boleh tak boleh? Boleh hukum. Kata tu ulama kata, kalau kita nak buat apa nama qada tertentu, ni tempat dia. Tempat dia, nampak dia, dibolehkan semayang lepas tu. Ya Allah, hadis ni dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya dia tanya lagi, ya Rasulullah, apakah boleh kita qada yang terlepas? Nabi SAW kata apa nama? Tak, benda yang dah lepas tak berqada dah. Tapi bagi diri Nabi, pasal dia tak pernah tinggal. Dia tak pernah tinggal dia. Pasal tu ulama mengatakan ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ada ulama mengatakan kalau kita dah kebiasaan memang kita dah buat selalu tak pernah tinggal, dibenarkan dalam syarak. Contohnya kita mai subuh selalu, qabliyah subuh ni kita dapat, tiba-tiba hari tu kita terlepas. Hari tu kita terlepas. Lepas mai subuh kita boleh buat. Lepas mai subuh kita boleh buat. Sebagaimana Nabi SAW tertinggal. Nampak ni bukan selalu oi. Nampak tak ni Nabi tak pernah tinggal. Ini baru kejadian yang berlaku kat diri Nabi SAW. Hadis main daripada Aisyah radhiyallahu anha pun dengan sebutan yang sama, yang cerita dengan keadaan yang sama. Oh, hari ini kita masuk bab satu lagi, bab azan. Ada masa lagi bab azan. Daripada Abdullah bin Zaid, kita mengaji bab azan ni. Orang yang buka mula-mula bab azan yang paling tak suka sekali adalah Syiah Jahannam tu. Dia memang tak suka sangat-sangat. Abdullah bin Zaid ini dia tak suka sangat-sangat. Pasal tu dia tak akan semayang, dia tak akan azan cara Abdullah bin Zaid. Ulama hadis meletakkan bahawa bab berkenaan dengan azan ni kita letak Abdullah bin Zaid. Dia penentu bagi azan. Dia penentu bagi pelengkapkan wuduk pun dia. Tanpa dia kita tak akan sempurna wuduk kita. Dialah tukang bagi sempurna berkenaan dengan wuduk. Kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dia menyempurnakan kedudukan wuduk. Macam tu juga dengan bab azan, ulama meletakkan bahawa kalau kita nak tahu salat bela azan, dialah orang dia Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi. Dia kata qala tafa bi wa ana naim rajulan faqala taqulu Allahu akbar fadhakara al-azan bitarbi'i at-takbir bighairi tarji' wal iqamatul furada illa qad qamatis salah. Qala falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innaha la ru'yal haq. Al-hadis akhrajahu al-Imam Ahmad wa Abu Dawud wa sahahu Imam Tirmizi wa Ibn Khuzaimah. Hadis ni ulama kata diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid. Dia adalah orang mula-mula sekali. Nabi SAW, Nabi himpunkan sahabat dia. Bila Nabi himpunkan sahabat dia, Nabi kata lah ni macam mana cara kita nak panggil orang azan? Kawan ni kata, ya Rasulullah, kita bunyi loceng, yang tu orang lain dah buat dah. Ya Rasulullah, kita trompet, yang tu orang lain dah buat dah. Ya Rasulullah, kita pasang api nak tanda dah masa waktu, semua dah buat dah. Masing-masing pakai cakap. Maka Nabi kata lah ni apa balik dulu, besok apa mai. Besok kot lah idea baru kapal kan, besok apa mai. Besok apa mai bercerita dekat aku macam mana keadaan dia. Akhirnya ya Allah ya Tuhan, dalam ramai-ramai sahabat, orang yang mula-mula sekali lari mai dekat Nabi SAW, ulama kata Abdullah bin Zaid Ibn Abdul Rabbi. Ulama kata dia. Cuma kita di Malaysia ni kita kata Sayyidina Umar. Tak apalah, sikit. Dia mai dulu, lepas tu mailah Sayyidina Umar. Nampak? Tapi kita kadang-kadang setengah tempat kita tak. Orang yang mula keesokan hari, orang yang lari mula-mula sekali mai ceritakan Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dia kata apa? Tafabi, masa aku tidur, ya Allah, mimpi. Tafabi itu maksud dia mimpi. Wa ana naim, tengah aku duk mimpi ya Rasulullah, tiba-tiba ya Allah aku dengar rajulun qala, seorang pemuda laki-laki ni sebut. Dia kata, hang sebut macam ni. Dia tidur, dia bermimpi di malam hari. Sebut macam ni, macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang macam mana kita duk azan, sebut macam tu. Sebut macam tu. Nampak tak? Suruh kata macam tu ya Allah. Akhirnya Nabi SAW, bila Nabi dengar dia sebut, dia bezakan di antara azan dengan iqamah. Azan macam mana kita azan, iqamat macam mana kita iqamat furada. Nampak tak? Akhirnya dia kata falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana pagi-pagi dia lari dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lari dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia lari dia kata faqala ya Rasulullah, dia cerita tentang azan. Nabi kata innaha la ru'yal haq, sesungguhnya mimpi hantu mimpi yang benar. Pasal Nabi pun dapat mimpi yang sama. Nabi pun dapat mimpi yang sama, cuma Nabi tak cakap, Nabi tunggu sahabat Nabi cakap.
Sahabat Nabi cakap. Maka Abdullah bin Zaid cerita, lepas tu mai pula apa nama, Sayyidina Umar. Mai Sayyidina Umar. Allahu Akbar. Imam Ahmad wazada Imam Ahmad fi akhir qissah qaulul Bilal fi adhan al-fajr. Ni awal sangat, as-salatu khairu min an-naum. Cuma Imam Ahmad bin Hanbal dia buat mai. Imam Ahmad bin Hanbal buat mai satu kisah, dia mengatakan bahawa mai daripada Bilal. Sebenarnya sebelum Imam Ahmad bin Hanbal keluarkan hadis ni, ulama cerita macam mana cara Bilal ajak orang apa nama subuh. Bilal ni dia ajak orang subuh ada dalam ni. Cuma tu ni dia satu ada, satu tak ada. Dia kena bubuh pula. Ya Allah, ni malam pun macam ni kan. Tak apalah. Dia tak nampak kan. Okey. Ya Allah, cerita ni memang menarik sangat-sangat. Cerita Bilal ni ada muka surat berkenaan dengan cara Bilal panggil azan. Muka surat aina 106. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ala innal abdan na'im. Hai hamba-hamba yang tidur, bangunlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi jalan. Bila mana Nabi jalan, tiba-tiba Nabi dengar ada orang duk gerak subuh. Ada orang duk gerak subuh. Duk gerak subuh ni duk gerak. Kalau ikut dia gerak apa nama? Dia gerak, dia kata ala annal abdan na'im, ala annal abdan na'im. Dia gerak. Dia gerak orang sembahyang macam tu. Dia gerak orang sembahyang subuh. Ini cuma waktu subuh saja. Sembahyang subuh. Pasal tu ulama kata azan ni, azan subuh, azan subuh, azan zuhur, azan asar, azan maghrib, azan isyak, semua azan yang sama. Azan yang sama. Cuma subuh saja sebelum masuk waktu. Sebelum masuk waktu dia sebut as-salatu khair minan naum. Masa masuk waktu tak payah sebut dia. Pasal tu orang kata as-salatu khairu minan naum, belum masuk waktu lagi, dia dah jarak. Belum masuk waktu. Di sini jangan masuk waktu, dah masuk dah. Nampak tak? Jangan kita dengar. Kalau kita pergi di tanah Arab, kadang-kadang dia azan yang pertama subuh, as-salatu khairu minan naum. Dan tu belum masuk lagi, kita pergi masjid, ngapa siapa tak ada pun. Nampak tak kan? Memang tak ada. Lepas benda tu dia azan yang kedua. Azan yang kedua, nampak tak? Kita belum lagi benda tu kita laksana. Sepatutnya azan macam tu lah. Sepatutnya azan macam tu. Pasal mula-mula yang disebut berkenaan dengan apa nama, as-salatu khairu minan naum ni, tak lain dan tak bukan adalah Bilal. Pasal tu Imam Ahmad bin Hanbal cerita, bila kita nak azan, dia kata subuh. Bila kita nak azan subuh, kita dengar as-salatu khairu minan naum, itu kisah yang khusus bagi Bilal. Kisah yang khusus bagi Bilal. Bila main tang azan ni, kita tengok Imam Ahmad dengan cerita, terutamanya tang azan ni, as-salatu khairu minan naum, dia ada kisah yang special bagi Bilal. Macam tu juga sahabat Nabi nama dia Abu Juhaifah. Abu Juhaifah ni bila Bilal azan saja dia nanti mai. Dia gelak. Dia seronok. Dia ada peminat. Tengok, peminat yang paling banyak pada masa tu adalah orang kulit hitam, Bilal. Allah bagi sunatullah, orang kulit hitam ni memang dia terkenal di seluruh dunia. Bilal. Sepatutnya orang panggil muazzin, tukang azan ni. Tapi seluruh dunia panggil, bernama di Australia panggil Bilal. Nama dia setiap hari orang sebut. Faham kau? Nampak tak? Orang yang kulit hitam ni memang terkenal. Betul, penyanyi yang terkenal macam dulu Diana Ross. Terkenal pada terkenal. Oleh sebab tu ya Allah, Abu Juhaifah, Abu Juhaifah ni dia seorang sahabat Nabi. Bila nak azan dia seronok sebelum bila nak azan. Sampai Nabi kata kat dia, Abu Juhaifah, siapa ajak kat hang ni? Nabi pergi kat dia. Nanti kita masuk bab azan ni memang menarik. Dalam masa semua sedih pun ada. Menarik, sedih pun ada di kalangan apa nama sahabat. Kata Rasulullah, ini dengan hitam. Dia pun nak katakan Nabi hitam, dia pun tak kata. Dia pun tengok, apalah Nabi pilih punya hitam, nak mampu bibiak tebal, rambut kerinting, tak elok, azan dia tak sedap. Ya Allah, ya Tuhan. Tapi Nabi suka kat Bilal. Bila elok saja
Abdullah bin Zaid dapat mimpi tu, dia kata apa? Nabi kata ke Abdullah bin Zaid, tolong panggil Bilal, ajak dekat dia azan. Abdullah bin Zaid tak azan. Dia sendiri dapat mimpi azan tu, dia tak azan. Pasal tu Syiah kata apa? Syiah dalam ni semua dia masuk bulan depan, nampak tak? Bagi sihat sikit je, insya-Allah dia berdebum depan muka. Dia Syiah buta belik, kita tengok di sini. Dalam ni semua ada. Nanti dia masuk, kita susun cantik-cantik, jahat nak mampulah. Memang Syiah dilahirkan untuk jadi jahat. Nampak tak? Memang ya Allah Tuhan, ya Allah, tak mana ni? Nampak tak dalam ni? Daripada apa nama? Siapa tengok? Daripada Abdullah bin Zaid, ya Allah. Nabi kata kat dia. Nabi kata, wahai Abdullah bin Zaid, pergi ajak Bilal azan. Akhirnya Abdullah bin Zaid kata, ya Rasulullah, aku yang dapat azan tu, pasal apa aku nak bagi kat dia? Punya korang ajak, tengok saya Allah. Mereka putar belikkan kenyataan Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid. Ada muka surat 110. Semua ni cerita lambat ni, dia cerita, nampak tak? Ini Syiah yang buat tak ada kena mengena, ya Allah jahat nak mampu. Muka surat 110, hadis 215. Daripada Imam Abu Daud min hadis Abdullah bin Zaid annahu qala. Abu Daud ada mengeluarkan satu hadis daripada Abdullah bin Zaid annahu qala, sesungguhnya Abdullah bin Zaid kata apa? Ana ra'aituhu, aku yang dapat mimpi tu, yakni azan, mimpi tu aku yang dapat azan tu. Wa ana kuntu uriduhu, aku yang dapat azan tu, aku sendiri nak azan, aku tak mau bagi dekat hitam tu. Dapat dia tak kata ni nak tambah. Qala, akhirnya dia kata apa? Fa'aqim anta. Maka Nabi kata, kalau macam tu hang azan sendiri. Hadis ni ulama kata wallahi dha'fun, tak wujud langsung hadis ni. Dia dapat mula-mula azan. Bila dia dapat azan, Nabi kata, wahai Abdullah bin wallahi Abdullah bin Zaid, hampir ajak dekat Bilal, suruh Bilal azan. Abdullah bin Zaid sami'na wa ata'na, dia dengar, dia patuh. Dia sahabat Nabi. Tiba-tiba datang riwayat, ya Allah, daripada Syiah, dia putar belik, dia pertahankan, aku nak azan, pasal apa aku nak bagi kat dia? Dia tak redha dengan Bilal. Allahu Akbar kabir. Ini satu fitnah yang besar. Hadis ni dia nanti main satu demi satu. Cuma Imam Ahmad bin Hanbal dia awal sangat dia cerita kat kita. Dia kata pada masa sini wazada Imam Ahmad tambah. Imam Ahmad kata bila masuk waktu azan sama. Bila subuh ada dua azan, nak gerakkan orang, kita sebut as-salatu khairu minan naum. Bila dah masuk waktu, tak ada lagi as-salatu khairu minan naum. Kita mengaji dalam masa yang sama, jangan pula kita praktik tempat kita dah ni dah mengaji, buat. Ada banyak benda kita tak mampu buat. Okey, cuma kita mengaji tentang sunnah tu, kita ambil tahulah. Insya-Allah mai satu masa nanti masyarakat kita dah nampak bersedia, insya-Allah. Nampak benda-benda macam ni kadang-kadang kita kena latih juga, kan? Kita kena try. Kita kata mailah kita try buat, kita umum pada semua, kita akan buat dua azan. Kita kena buat dua azan. Kita buat macam tu, tiba-tiba ya Allah buat report kat Majlis Agama Islam Seberang Perai kat sini. Buat report, akhirnya dia panggil. Ni apa ni, mazhab apa ni? Kita kata mazhab Rasulullah. Apa ni, Wahabi. Mampu ya Allah, mampu ya Allah. Oleh sebab tu ya Allah, ada banyak benda lagi kita nak buat. Okey, yang paling penting kita mengaji, tak apa, pelan-pelan kita mengaji dan masyarakat dapat pendedahan. Macam tu ke, kami tak tahulah. Pasal tu duduk di Mekah ada dua azan. Kami ingatkan tu azan Wahabi ni azan apa? Pala otak hang babi apa pun tak ada. Nampak tak? Yang tu memang dah jadi sunatullah. Kadang-kadang kita pergi tanah Arab, kita dengar dua bunyi tu, kita kata apa dah jadi. Allahu Akbar kabira. Wa zada Imam Ahmad cerita berkenaan dengan kisah Bilal. Kisah Bilal ya Allah, macam tu Bilal ni Allah, kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Nanti kita mai pula akan lanjut lagi berkenaan dengan Abu Juhaifah yang Ustaz kata tadi, Nabi lalu. Nabi kata, Juhaifah, apa jadi dengan hang? Dia nak azan, dia buat tangan macam tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi kata, pasal pangkat tangan. Lepas tu dia buat belah kanan, hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah. Lepas tu dia buat cara mulut. Bilal kan mulut dia satu macam tebal, negro tu. Nampak tak dia buat? Dia ikut daripada mulut, daripada tangan, semua dia ikut.
Nabi tanya, Juhaifah apa kena mengena ni? Juhaifah kata, ya Rasulullah, aku duk tengok Bilal azam macam ni, aku ikut cara Bilal. Nabi tak kata apa dekat Abu Juhaifah radhiyallahu anhu. Ini semua bukan perbuatan Rasulullah, perbuatan Bilal. Semua sahabat-sahabat Nabi ikut tentang Bilal. Nabi pula bila tengok apa jenis apa yang Nabi buat, apa yang Bilal buat, dia redha. Takrir daripada Nabi, keputusan yang baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Bilal ni Nabi sayang dekat dia sangat-sangat, Nabi sayang dekat dia. Tapi ada orang tak puas hati kat dia, nampak dah duk mai berkali-kali kat Nabi. Duk mai kali-kali, ya Rasulullah, kita Quraisy, pas azan ni kalau boleh biarlah kita dapat. Awaklah pergi bagi hak guna jenis hitam-hitam ni pasal apa? Dia tak katalah macam tu. Tapi cara mereka tak seronok, mereka mai kat Nabi, cara mereka mai kat Nabi. Kita akan dengar cerita ya Allah macam mana orang tak puas hati dengan Bilal. Akhirnya tukar orang kulit hitam ni, dia tak gila jawatan. Nampak tak Bilal ni? Kalau kata dekat dia Bilal, yang Nabi panggil, Nabi kata kalau nak ganti tempat dia, mungkin ada sakit ke apa, tak apalah. Dah, dia pernah juga Nabi panggil Bilal, subuh ni ada orang nak ni, tak apa. Bila pun lapang dada, tak apa, siapa nak azan pun azan lah. Ni kalau kita main azan, kalau tukang azan main lambat, siapa suruh azan? Tak nampak aku nama aku. Tak nampak nama aku. Oh, nampak kan. Allah kan. Han dah main lambat, ya Allah Tuhan, duk tunggu han dah 5 minit. Tak nampak nama aku kah? Aku tengah ambil wuduk. Allahu Akbar, nampak tak? Ni nanti main bab azan ni duk cerita dekat kita pasal tu. Bab azan ni menarik sangat-sangat. Oh, bulan depan Ustaz dah tak main dah. Bak azan tak apalah, kita ada rezeki, kita tengok bak azan ni menarik sangat-sangat, nak bukti pada kita bahawa masjid apa ni, surau apa ni, Nabi kata satu masjid, satu surau, tempat semayang ni kena cari 2 orang yang bagus. Tukang imam macam malaikat seorang, macam orang Arab. Dulu Melayu nampak Arab. Daripada jauh orang ingat ni Arab, mana kemai ni, tengok nampak tak, rupanya Arab duduk belakang tu. Kan? Allah pasal tu Tok Imam kan, Nabi SAW, Nabi kata apa, yang paling penting sekali 2. Yang pertama imam, yang keduanya tukang azan. Paling penting dalam satu masjid dengan surau. Nanti kita dengar cerita berkenaan azan ni, memang menarik sangat-sangat. Menarik sangat-sangat ni, insya-Allah. Maka doakan doakan kita insya-Allah sama-sama boleh bertemu lepas raya nanti. Lepas ni Ustaz balik, Ustaz tak dan dengan apa, pasal minggu ketiga bukan jatuh pada derek, dia asing. Ustaz nak balik kan hari Jumaat saja, Allahu Akbar. Sekarang ni nak memandu balik tu ada masalah sikit. InsyaAllah Allah bagi kelapangan. Macam Datuk Ikam kita ni, dia bercadang untuk bagi peruntukan flight, mai mengajak balik, Allahu Akbar kabirah. Allahu Akbar kabirah. Allahu Akbar kabirah, insyaAllah. Ada rezeki insyaAllah kita jumpa lepas benda ni. Tajuk azan ni memang menarik sangat-sangat. Setakat sini dulu. Yang baik semua mai daripada Allah, salah silap daripada kita Ustaz sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kepada subhanakallah syadu. Ustaz teringin nak sebut satu benda kat hamba. Buku yang ada kat depan Ustaz ni, Salatul Mu'min. Buku ni memang bagus sangat-sangat. Macam apa duk mengaji tentang bab-bab hadis, apa ambil bab azan katalah, ataupun bab berkenaan dengan bab azan, bab solat, bab apa, menarik sangat-sangat. Adik Ustaz tak sempat nak buka sebagai contoh. Ini Ustaz buka satu boleh dah? Biasa 5 minit sikit je sampai. Kepala duk nyuk-nyuk. Reading yang bagus. Tak apalah. Ni pasal sebelah je. Boleh, tapi nak kena kontrol. Sana. Okey. Shh. Abang tengok buku ni. Allahu Akbar. Abang tengok buku ni. Shh.
Diajar dekat kita berkenaan dengan apa nama doa iftitah. Contoh baru ni Ustaz baca doa iftitah. Buku ni dia macam sirah. Apa kelebihan buku ni? Dia ni macam sirah hadis. Macam doa iftitah, macam mana boleh buka doa iftitah, macam mana boleh jadi dalam sembahyang tu doa iftitah. Orang mula-mula sekali cerita doa iftitah ialah Abu Hurairah. Dia duduk sebelah Nabi, akhirnya Nabi angkat takbir, Nabi diam. Bila Nabi diam, dia tanya kat Nabi, aku sumpah dengan mak, dengan bapa aku nak tahu sangat-sangat. Bila angkat takbir, diam pasal apa ya Rasulullah? Bila angkat takbir, diam pasal apa ya Rasulullah? Baca apa ya Rasulullah? Maka Nabi kata, wallahi paling aku suka sekali. Pasal tu boleh katakan kebanyakannya mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, doa iftitah di Allahumma ba'id baini wa bainal khataaya. Adalah bukan surat Bulughul Maram kita 141, 142, 143. Ada di Wicca ke situ. Tapi membuka situ, tengok di sini balik. Maka Nabi kata, yang paling aku suka sekali doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa bainal khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ataupun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali, baru kita buka doa iftitah. Ataupun subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar, doa iftitah. Allahumma wa bihamdika asyhadu, doa iftitah. Macam-macam. Maka dalam banyak-banyak doa iftitah, yang paling Nabi suka Allahumma ba'id baini wa bainal khataaya. Nabi kata, setiap kali aku sembahyang fardu, inilah bacaan aku. Doa iftitah. Ini yang suka cerita Abu Hurairah. Last sekali bila dengar cerita macam tu, orang yang main mula-mula sekali dekat Nabi, dekat Aisyah, aku nak tahu sangat-sangatlah Aisyah. Siapa dia? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mula-mula dia cari Ali. Pasal di kalangan sahabat Nabi, orang yang mula-mula sekali semayang, siapa dia? Ni dalam ni semua dia cerita. Orang-orang mula-mula sekali semayang ialah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah orang yang mula-mula sekali semayang. Akhirnya Abdurrahman bin Auf nangis, ya Allah, aku bimbanglah ya Allah, ya Allah. Kalau rezeki Tuhan bagi yang banyak dekat aku tak boleh bangun malam ya Allah. Aku tak boleh bermunajat dekat dia ya Allah. Turun ayat tatajafa junubuhum 'anil madaj'i yad'una rabbahum khaufan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bimbang. Tengok ya Allah, Allah bagi rezeki kat dia ya Allah. Orang yang boleh bangun malam ni, orang sedekah pun takut sedekah pun tak cukup ya Allah. Dia main kali Ali. Tolong cerita dekat aku macam mana doa iftitah Rasulullah di sebelah malam. Maka Sayyidina Ali kata, Nabi kalau aku selalu dengar doa iftitah Nabi tengah malam ni, kalau Nabi bangun baca, Nabi akan baca doa iftitah tengah malam, wajhtu wajhal ladzi fatara samawati, yang kita dah baca. Pasal tu ulama kata wajah tu ni bukan untuk sembahyang fardu, dia sembahyang tengah malam sunat. Tapi jangan kita jadi isu pula, Allah, yang selama ni kita dah baca salah ke Ustaz? Tak salah, betul. Baca tak baca pun betul. Tapi kita nak kata ikut sunnahnya, wajah tu elok dibaca di tengah malam, qiyamul lail. Pasal tu buku ni tulis inna fi dhalika salatul laili. Sesungguhnya wajah tu ni dia baca di tengah malam. Bukan Sayyidina Ali tegur dekat dia. Maka Sayyidina Ali kata dekat Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, kalau anda tahu berkenaan doa iftitah Nabi tengah malam, pergi jumpa dengan Aisyah. Maka Aisyah radhiyallahu anha kata, wahai Abdurrahman bin Auf, dia minta Abdurrahman bin Auf kata, tolonglah cerita kat aku bila Nabi bangun tengah malam apa Nabi buat, tolonglah cerita dekat aku doa iftitah. Pasal tu hari ini kita boleh sembahyang qiyamul lail, punca dia daripada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf yang bangun malam bermunajat dengan Allah. Aisyah kata, ya Allah, kalau bangun malam dan tengah masyarakat duk bergaduh hari ni, Mahathir dengan Najib duk bergaduh hari ni, doa iftitah kita kena baca surah macam ni. Ya Allah, Nabi kata tengah masyarakat tak cantik, tak elok ya Allah, kan dua-dua duk bergaduh dan tengah daripada bergaduh kita pun bergaduh, masa rugi sangat-sangatlah. Katanya di bergaduh kita dengan bergaduh, kita pun bergaduh juga. Maka doa iftitah. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Aisyah kata, wahai Abdurrahman bin Auf, bacalah doa iftitah dalam keadaan macam ni. Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir samawati wal alimul ghaibi wal shahada anta tahkumu bainan nas fi makan fihi yakhtalifun. Allahu akbar. Ni doa-doa yang baik, segar sangat. Ini Aisyah sebut, kita bacalah. Pasal tak ada nak habis, nampak tak?
Sampai Allah Tuhan, sampai riwayat yang cerita lagi, sampailah Abdurrahman bin Auf, apa nama, Hashim bin Hamid cerita. Hashim bin Hamid kata, wallahi Abdurrahman bin Auf pergi jumpa dengan Aisyah. Aisyah kata apa? Tak pernah seorang pun datang dekat aku yang nak tahu tentang sembahyang malam Nabi. Wahai Aisyah, tolong hang ajak dekat kami macam mana cara Nabi bangun malam. Tahu tak cara macam Nabi bangun malam? Ambil wudu, hakam. Dia ambil wudu, dia terus sembahyang. Selalunya kita ambil wudu, kita terus sembahyang tahajud. Betul tak? Betul tak? Angguk sudah lah. Kita ambil wudu terus kita sembahyang. Tak. Kita ambil wudu terus sembahyang. Sah tetap sah. Tapi kita orang yang main kuliah, kita orang yang main mengaji. Sayang kalau selama ni qiyamul lail kita macam tu, sayang. Pasal tu kalau orang bagi Ustaz buat qiyamul lail, Ustaz takkan mula dengan benar ila Allah wa raja'ana, mendebuk dekat hana badan. Oleh sebab tu ya Allah ya Tuhan, mukadimah yang kita buka, kita ambil wudu, kita duduk. Waduh, lepas tu apa orang tak tahu berjimpu. Aisyah kata apa dia ambil wudu? Dia ambil wudu, buku ni punya menarik sangat-sangat. Kalau Ustaz tengok, ambil wudu. Aisyah kata, kalau lah angkat mai tanya kat aku, maka semua tak tahu, tak ada siapa pun tak tahu. Boleh baca hadis, Ustaz tinggal kat Amal juga dia membaca. Nampak tak? Maka Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Nabi kalau lepas ambil wudu, Nabi nanti duduk, Nabi nanti kata, Nabi tak sembahyang lagi. Tapi kalau kita sembahyang terus pun boleh. Tapi hadis kata, ainal mustaghfirun, aina haula yukabbirun. Allah tanya yang ni dulu, mana orang istighfar kat aku, mana orang yang membesarkan aku, mana orang tasbih dekat aku. Nabi tak, Allah tak tanya mana orang sembahyang. Okey, hadis very clear. Pasal tu Nabi kata, kalau aku bangun untuk nak buat tahajud, mula-mula sekali aku sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Subhanallah 10 kali, La ilaha illallah 10 kali. Lepas tu baru Nabi kata Astaghfirullahaladzim 10 kali. Lepas habis tu Nabi akan doa. Aisyah kata Nabi tak pernah tukar dengan doa apa sepanjang hidup Rasulullah, terutamanya doa tahajud. Kita try lah, betul tak? Kita nak masuk bulan-bulan yang baik, macam ni nak masuk Ramadan. So try the best. Pasal tu ulama kata, kalau orang yang ada bangun qiyamul lail ni, orang yang ada wawasan alam barzakh dengan hari akhirat. Tengok doa Nabi yang Allah, hadis-hadis yang sahih tentang Aisyah kata lepas istighfar pun Nabi berdoa. Setengah ulama kata lepas ayat pun boleh, tapi Nabi berdoa. Lepas astaghfirullahaladzim Nabi berdoa. Nabi kata apa? Allahumma firli warzuqni, Allahumma firli wahdini warzuqni wa'afini, a'udzubillah min dhiqi maqamul yaumil qiyamah. Lepas Nabi kata a'udzubillah, aku minta lindung sangat-sangat dengan Tuhan, jangan sempitkan aku maqam aku, kedudukan aku esok di pada mahsyar. Allahu Akbar. Masa tu orang yang Nabi kata, orang yang bangun qiyamul lail di tengah malam ni, orang yang fikir kata satu masa nanti nak masuk ke dalam, nak bertemu dengan Allah di pada mahsyar. Allahu Akbar. Habis Nabi Assalamualaikum, Assalamualaikum, Nabi istighfar, terus Nabi angkat doa. Doa tahajud, pergi carilah Tok Guru atas langit ke bumi, ke celah dalam hutan, dalam mana pun doa yang sama juga. Ulama tak bergenja. Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa fihin, kan? Wa lakal hamdu antal haq wa abdukal haq wa tabukal haq. Doa yang sama yang kita nak baca. Apa tu dalam buku ni dia susun punya cantik Allah. Sirah dia nak cerita mereka kat sini betapa pentingnya. Nabi kata wallahi, kalau boleh mana-mana orang yang boleh buka mukadimah dengan doa iftitah, paling baik sekali Nabi kata, jaga doa iftitah. Nabi kata pasal penentu bagi malaikat amal. Adalah kat Ustaz. Nabi kita jaga sampai sahabat Nabi, aduh ya Allah, kepala aku dah sakit ya. Sampai sahabat Nabi, Allah, dia kira-kira dia main. Sampai sahabat Nabi radhiyallahu anhu, bila Nabi kata pentingnya doa iftitah, dia tak mau lambat doa iftitah. Sampai semua masing-masing kadang-kadang, hey, gelap. Tak tadi
masuk. Terputus. Allah Akbar, sakit mana? Oh, ni tak boleh. Dia pakai tak? Okey. Sampai sahabat Nabi ni niat cerita doa kita. Kita boleh masuk bab semayang penting tau. Sampai sahabat Nabi nak jaga semayang doa kita, dia pelari mai. Maka Nabi kata orang yang mai dalam semayang, dia lari ditampukan, dia lari, Allah Ta'ala satu malaikat pun tak mau dekat dia. La ilaha illallah. La ilallah. Pasal tu orang yang kadang-kadang dia main semayang, dia nampak orang semayang, malaikat tak korajak nampak. Kita ada umur 60 tahun, kita buka macam muslimah umur 60, ya Allah, kalau lari bergoncang. Sudahlah, ya Allah, kita mengaji ni berubahlah. Ramai di kalangan nampak jenis semayang Jumaat semua, ya Allah, malaikat satu pun tak main kat dia. Tu dia duduk tak selesai. Ustaz nak baca sampai ni boleh tak? Duduk Ustaz, habis kelas ada apa? Dia pun tak rakat lah, dia takut. Duduk Ustaz, tolong baca, Ustaz tak nampak mata tu yang Ustaz minta. Alamak, dia lari ke mana dia? Ustaz lah, apa baca hadis ni? Baca daripada hadis Anas, betul? Okey, dengar hadis Anas bin Malik. Dengar hadis Anas bin Malik. Okey, dia baca. Hei, buku ni nak jual kat mana? Senang ke? Aduh, sakit pada. Dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seseorang yang datang dan masuk ke dalam barisan solat dan nafas dengan termengah-mengah seraya membaca. Kalau orang yang main termengah-mengah, jangan akan takbir. Nabi kata sampai dia baca Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fi. Betul? Kita memang ada, kalau apa ngaji sunnah ada, bila penat berhenti, jangan akan takbir. Jangan akan takbir. Bacaan doa kita tak akan didengar oleh sebarang malaikat. Tapi bila mana kita termengah-mengah, relax sekejap, Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fi, Allahu Akbar, kita sebut macam tu, cetok sangat mereka 12 malaikat main kat mereka, cetok sangat enggak? Segala puji bagi Allah, pujian yang banyak dan baik, lagi penuh cerita 12 malaikat yang Nabi nampak. Ra'aitu isna asyar malakan yudaruna wa yarfa'una. Sesungguhnya aku telah melihat 12 malaikat datang berbondong-bondong untuk merebutnya. Sesiapa di antara mereka yang akan diangkat dia. Oleh sebab tu hadis ni cerita, terima kasih Datuk. Hadis ni nak cerita dekat kita banyak lagi lah. Orang kadang-kadang ni orang yang jaga doa iftitah, elok dia baca-baca saja. Terima kasih, ada duduk. Bila bernama walaupun nampak ni benda simple, tapi dia penentu bagi diri kita. Nabi tak suka orang yang tergesa-gesa semayang. Nabi suruh dia relax dan dia slow. Dia main tu, ya Allah, dia slow. Dia main, dia slow. Tak apa, dia malam malaikat kalau boleh, ya Allah, padahal kalau kita Nabi kata, kalau tak mengah-mengah nak angkat juga, jangan angkat. Malaikat kita kata Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fi. Ada 12 malaikat yang selalu suka dengan orang semayang ni. Malaikat ni akan berebut-rebut. Malaikat kata, ya Allah, dia sedang memujimu, ya Allah, bagilah keberkatan. Dia minta keberkatan bagi dia, ya Allah, janganlah tergesa-gesa macam ni, akan halang daripada ganjaran dia. Malaikat ambil doa dia, cerita dekat Allah Ta'ala, ya ilaha illallah. Ini semua doa iftitah. Pasal tu setengah mazhab kadang-kadang kita hari ni ada Ustaz Usni dalam doa kita memang dia tegas pengajiannya. Ikut setengah Ustaz lah. Daripada hadis ni lah ulama kata doa iftitah kalau tak dapat dalam rakaat yang pertama, bawa pada rakaat yang kedua. Itu pendapat pasal Nabi begitu besar sangat-sangat dengan pembukaan sembahyang. Pasal Nabi kata dia penentu. Aku sendiri kata Allahumma ba'id, aku minta di antara aku dengan dosa ni dijauhkan. Ustaz tu kat sini dulu. Buku ni apa bacalah sendiri, bagus sangat-sangat nampak dah. Buku ni bukan boleh jadikan kelas. Dia apa tak jumpa ustaz pun tak apa, dia ajak simple, senang. Maka Nabi kata wanita yang baik bila berlaku gerhana bulan, dia keluar daripada rumah pergi sembahyang tu. Apa buat sembahyang gerhana sini? Ada buat tak ada? Ada. Bagus. Orang perempuan lah kena main. Nabi kata pasal apa? Pasal dia pun yang pasal kebanyakan Nabi ni atas mimbar khutbah. Teks gerhana baca. Teks gerhana baca.
Yang gerhana Nabi baca tentang gerhana kan. Nabi ambil teks khutbah Nabi, terutama Nabi tumpu pada orang perempuan. Tengah Nabi berkhutbah, Nabi kata, aku dinampakkan oleh Allah Ta'ala wanita yang masuk ke dalam neraka. Ramai. Nabi kata ada orang seorang wanita tu buat nayang kat kucing. Nabi cerita kucing, Nabi cerita. Ada faham? Apa pun tak faham sudah. Dekat sini dulu. Yang baik semua main daripada Allah, salah silap daripada kemanusiaan sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kepada Allah. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.